Okey. Okey, banyak pun nasi banyak. Kuih lepas tu kat atas dapur ada lagi tu. Lepas tu roti pau nak papen. Itu pizza tak tu pizza kau sana. Kalau tiga ni tak. Kita pilih mana pandang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan pertemuan kita untuk siri yang ke-28, yang mana kita akan menyambung fasa yang baru bagi kronologi perjalanan kehidupan Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim. Jika kita lihat seperti nota yang saya paparkan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana pendekatan yang kita gunakan untuk memahami keseluruhan ayat-ayat yang pengulangan kisah Nabi Musa dalam Al-Quranul Karim, kita menggunakan pendekatan mengikut kepada fasa-fasa yang tertentu seperti mana yang tercatat dalam kitab Qasasul Quranul Karim, yang mana ada 6 fasa. Dan alhamdulillah malam ini
kita akan masuk kepada fasa yang keempat. Fasa yang keempat adalah fasa dakwah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam kepada Bani Israel. Ataupun mudah untuk difahami, fasa yang keempat ni adalah fasa bagaimana Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam dia hidup bersama dengan kaumnya, iaitu kaum Bani Israel. Fasa yang keempat ini sudah tidak ada lagi watak Firaun dan pembesar-pembesarnya. Kerana watak Firaun dan pembesar-pembesarnya dan kaumnya yang sombong telah diulas pada fasa yang ketiga. Jadi fasa keempat ini adalah fasa yang baru yang dilalui oleh Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Fasa keempat ini akan mengambil beberapa siri untuk kita habiskan bagi fasa yang keempat. Moga-moga pengisian seperti ini dapat memberikan kita serba sedikit maklumat tentang apakah sejarah Bani Israel. Maka sejarah Bani Israel, antara sejarah yang utama adalah pada zaman Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi moga-moga sesiapa yang dapat mengikuti secara konsisten, secara istiqamah, moga-moga tuan-tuan dapat sesuatu maklumat yang dapat memberikan kita jawapan, hikmah, pengajaran, petunjuk daripada pengulangan ayat-ayat kisah tentang Nabi Allah Musa. Baik. Nota ini yang saya paparkan, yang kita akan rujuk ini, ia berada seperti biasa di dalam link Google Drive, ada diletakkan di ruangan chat dan juga di ruangan komen di FB Academy Tadabbur Malaysia. Okey, kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan kronologi untuk fasa yang keempat. Mari sama-sama kita mengembara, kita kembali kepada zaman Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey. Setelah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, saya sebelum tu tuan-tuan nampak ke nota yang saya paparkan? Suara saya boleh dengar dengan baik atau bagaimana? Mohon maklum balas tuan-tuan dan puan. Jelas. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Saya tak dengar lah. Jelas, Ustaz. Oh, okey. Alhamdulillah. Ada Kak Mazidah. Okey, alhamdulillah. Okey. Dengar suara Kak Mazidah teringat untuk kelas besok Okey. Ya, Ustaz, saya dah risau mana linknya. Ada insya-Allah. Okey. Okey, kita teruskan dengan kisah. Okey. Setelah kita sudah maklum, kejap ya. Kita sudah maklum bahawa Nabi Allah Musa dengan kaumnya telah berjaya diselamatkan oleh Allah daripada dikejar, daripada ditindas dan dizalimi oleh Firaun dan tentera-tenteranya. Maka Nabi Allah Musa dan Bani Israel mereka meneruskan perjalanan. Ini perjalanan ni sebenarnya perjalanan dia nak pergi nanti ke Palestin. Ni perjalanan di Sinai. So mereka ni ceritanya nanti kita akan dapati bagaimana perjalanan mereka ke Palestin. Jadi sekarang ni mereka setelah berjaya menyeberangi Laut Merah. Mereka dah berjaya seberang, telah berjaya keluar daripada Mesir. Jadi mereka buat satu perjalanan. Perjalanan mereka tu, dalam perjalanan mereka telah menemui satu kaum. Mereka lalu satu tempat tu
mereka jumpa satu kaum yang kaum itu sebenarnya mereka menyembah patung dan berhala. Cuma Al-Quran tidak menceritakan kepada kita apa nama tempat itu dan apakah nama kaum itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semasa perjalanan Nabi Allah Musa bersama dengan Bani Israel, mereka jumpa satu kaum yang sedang menyembah patung dan berhala. Tiba-tiba Bani Israel mereka buat satu permintaan kepada Nabi Musa supaya buatlah kepada mereka patung seperti mana patung yang mereka nampak pada kaum yang mereka temui semasa dalam perjalanan tersebut. Okay. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam telah menegur Bani Israel dengan memberikan peringatan, dengan memberikan ancaman tentang apa yang mereka telah minta tu. Sedangkan mereka telah bertahun-tahun bersama dengan Nabi Musa ketika mana mereka berada di Mesir dulu. Dan mereka telah lihat di depan mata mereka tentang mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Dan yang paling utama, mereka telah melihat bagaimana laut itu telah dibelah dengan tongkat Nabi Allah Musa, yang mana itu semua adalah daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sangat pelik dengan perangai Bani Israel ni. Okey, adakah tuan-tuan pernah jumpa cerita ini, peristiwa ini di dalam Al-Quranul Karim? Ini bukan patung Samiri ya. Patung Samiri sekejap lagi. Ini patung lain yang mereka jumpa dalam perjalanan mereka setelah berjaya seberang Laut Merah itu. Okey. Maklumat ini sebenarnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Okey, pertama tuan-tuan fahamkan dulu kronologinya. Sambungan cerita tu dulu. Okey. Kita tengok ayat Al-Quranul Karim. Surah apa, ayat berapa, muka surat yang keberapa. Okey, kita lihat dalam surah Al-A'raf. Ayat 138 sehingga ayat nombor 141, muka surat 167, kita boleh temui ayat-ayat ini di dalam Al-Quranul Karim. Okay, jom kita baca ayatnya, kita fahami ayatnya, rupa-rupanya ada cerita tu. Okay, kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang laut. Maknanya mereka telah berjaya menyeberangi laut tersebut. Ketika mereka dikejar oleh Firaun itu, kita sudah maklum. Okey. Allah bawa mereka, maknanya mereka berjalan. Mereka mengembara lagi. Mereka berjalan setelah berjaya seberang laut itu. Lalu Allah kata apa? Fa'atau ala qaumin. Lalu mereka sampai kepada satu kaum. Sampai kepada satu kaum. Tengok ayat dia. Tuhan kata, sampai kepada satu kaum. Tapi Allah tak cerita kaum apa. Tapi Bani Israel pernah jumpa kaum tu. Yang mana kaum tu buat apa? Ya'kufuna ala asnamil lahum. Yang mereka sedang menyembah berhala-berhala milik mereka. Jadi
apa yang dilakukan oleh penduduk tempat tersebut? Mereka sedang menyembah berhala mereka, asnamin. Kemudian apa yang Bani Israel itu minta kepada Nabi Allah Musa? Mereka mengatakan, qalu ya Musa. Mereka, iaitu Bani Israel berkata, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dia kata, wahai Musa, buatkanlah untuk kami suatu Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Jadi rupa-rupanya memang penduduk kaum yang mereka jumpa tu memang banyak Tuhan. Sebab tu Tuhan guna perkataan asnamin. Jadi Bani Israel ni, dia pun teringin mereka teringin nak buat sama macam kaum yang mereka jumpa tu menyembah patung-patung tu. Ajaib tak tuan-tuan, permintaan Bani Israel ni kan. Pelik dengan Bani Israel ni. Tetapi inilah dia antara fakta yang tak boleh ditolak tentang karakter Bani Israel. Jadi, apa jawapan Nabi Allah Musa? Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kamu ni adalah kaum yang bodoh, dia kata. Bodoh tu nampak macam kasar. Iyalah, nak menyembah Tuhan lain selain daripada Allah, kita memang sebut dalam keadaan kasar. Tajhalun. Tajhalun ni dia merujuk kepada jahil dalam segala sudut. Bani Israel ni. Kan Bani Israel ini mereka telah menjadi hamba, betul tak? Mereka telah dizalimi, ditindas berpuluh-puluh tahun dekat bumi Mesir tu. Betul tak? Kan mereka telah melihat patung-patung dekat Mesir. Jadi mereka menjadi orang yang jahil. Sehingga mereka boleh minta dekat Musa tu nak buat patung yang sama, berhala yang sama macam kaum yang mereka jumpa. Jadi Nabi Musa mengatakan, kamu ni memang jenis kaum yang jahil, kata Nabi Allah Musa. Jahil tu maksudnya mereka ni tak dapat fikir dengan betul ke? Yang mereka minta tu betul ke tak betul? Yang patung-patung yang mereka minta tu betul, kenapa mereka patut sembah dan sebagainya? Okey, ini ayat dia. Sebab itu daripada ayat 138 ni, ini yang saya buat flow dekat sini. Inilah yang saya buat kronologi dia di sini. Nampak tak yang dekat sini? Jadi kalau ditanya mana dapat kronologi ni, susunan ni, sebenarnya ia berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Inilah ayat 183. Tiga-tiga maklumat ni. Faham Okey. Kemudian Nabi Allah Musa menyambung lagi. Nabi Musa mengatakan, inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malu. Maka Nabi Allah Musa dia membuatkan satu peringatan, ancaman kepada mana-mana penyembah berhala, terutama mereka yang mereka jumpa, kaum yang mereka jumpa tu, yang menyembah asnamin tadi. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya mereka yang mana? Mereka yang menyembah berhala itu akan dihancurkan ketika mereka berada dalam keadaan syirik. Kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, umat-umat terdahulu, mereka Allah Ta'ala akan hantar azab, Allah akan musnahkan dalam keadaan mereka melakukan kesyirikan. Kalau bertaubat, tak apa. Tetapi apabila mereka berada dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka mereka akan berada dalam kebinasaan. Secara tak langsung, Nabi Allah Musa warning kepada Bani Israel yang teringin sangat nak buat patung-patung seperti mereka tu, seolah Nabi Musa mengatakan, korang yang ada perangai seperti ini juga
akan berada dalam kebinasaan, kamu akan berada dalam keadaan mendapat kebinasaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Allah Musa mengatakan wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka buat itu tetap salah. Okey. Lepas tu Nabi Allah Musa menegur lagi. Nabi Allah Musa mengatakan qala aghairallahi abghikum ilaha. Nabi Musa mengatakan, dia iaitu Musa berkata lagi, patut ke aku nak mencari Tuhan untuk kamu? Musa mengatakan, patut ke aku nak buat Tuhan untuk korang? Pilih Tuhan untuk korang selain daripada Allah? Sebab kan mereka minta kepada Musa, tolonglah buat kami patung-patung macam kaum yang kita jumpa tu. Jadi Nabi Musa cakaplah, patut ke aku nak buat Tuhan lain, nak pilih Tuhan lain selain Allah sebagai Tuhan? Dan Nabi Allah Musa menyebutkan salah satu sebab mengapa tak patut mengambil Tuhan lain selain Allah. Nabi Musa menyebutkan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Sedangkan dia iaitu Allah telah melebihkan kamu semua ini ke atas seluruh manusia. Seluruh manusia tu maksudnya pada zaman tu. Pada zaman tu kan kita tahu Firaun telah Allah musnahkan, pembesar-pembesar Firaun Allah musnahkan, Qarun Allah musnahkan, kaum-kaum Qibti yang ikut Firaun itu telah pun Allah musnahkan. Jadi Bani Israel ini adalah bangsa yang Allah pilih mereka berbanding dengan manusia yang ada pada zaman itu. Jadi Nabi Allah Musa sebenarnya dia nak mengingatkan tentang apa nikmat yang Allah telah beri kepada kamu. Okey, jelas ayat 140. Okey, kita sambung lagi dalam satu ayat. Ayat terakhir sekali, ayat 141, Nabi Allah Musa menyebutkan contoh yang mereka memang telah lalui, yang nak menunjukkan perincian apa yang Allah telah lebihkan mereka itu, apa nikmat yang mereka dapat itu. Ini ayat 141 ni memang contoh yang memang sangat sesuai, memang dekat dengan Bani Israel. Apa dia? Nabi Allah Musa mengingatkan mereka. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu daripada Firaun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan azab yang seburuk-buruknya. Jadi ayat 141 ni, ayat ni Allah Ta'ala, kita fahamlah ketika Al-Quran turunkan di zaman Nabi. Lepas tu di zaman Nabi Muhammad SAW kan ada orang Yahudi. Jadi ayat ini untuk menyedarkan juga orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam erti kata lain, ayat ini menyebutkan tentang apakah yang menyebabkan Bani Israel tak patut ambil Tuhan lain. Jadi Allah mengatakan, ingat ketika kami selamatkan kamu daripada Firaun dan kaum dia, yang mana mereka telah menyiksa kamu dengan azab yang seburuk-buruknya. Yuqatiluna abna'akum, mereka bunuh anak-anak lelaki kamu, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka biarkan anak-anak perempuan kamu hidup, tetapi dia bunuh anak-anak lelaki kamu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ingatlah yang Allah buat semua itu adalah ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Okey, ini adalah peringatan Nabi Allah Musa kepada kaumnya.
Okey, jadi kita telah selesai kronologi yang sinilah. Okey, maknanya Bani Israel mereka tidak jadi untuk membuat patung. Permintaan mereka telah ditolak oleh Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Tetapi adakah Bani Israel mereka masih lagi hendak menyembah patung-patung? Kita akan lihat selepas ini sambungannya. Okay, kita tengok kronologi yang berikutnya. Okey, tiga yang telah kita sebutkan tadi saya letakkan kembali di sini. Okey. Yang bahagian dekat sini kan yang kita belajar tadi. Ini kita belajar tadi. Dekat kita belajar yang tadi kan surah Al-A'raf ni. Okey. Sekarang kita nak sambung. Okey, ingat anak panah ni dia menyambung menyambung seterusnya. Setelah Nabi Allah Musa memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan ancaman, maka Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam masih lagi memberikan nasihat-nasihat yang lain, yang mana nasihat-nasihat ini Allah Subhanahu wa taala minta kepada Nabi Allah Musa supaya membimbing Bani Israel. Di antara pesanan Allah yang Allah minta kepada Nabi Musa bimbing Bani Israel ini adalah supaya mereka ini mempunyai sifat sabar yang sangat-sangat, dan mereka perlu membina sifat rasa syukur sesyukur-syukurnya. Ni yang kita akan tengok nanti pada ayat Al-Quranul Karim. Ni kita akan pergi kepada surah lain pula. Ni yang berikutnya. Okey. Faham ya? Jelas ya? Kalau yang tadi tu kisah mereka lalu satu tempat, mereka nampak tempat tu ada kaum yang menyembah patung-patung. Lepas tu mereka nak buat benda yang sama, dihalang oleh Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, jadi Bani Israel pun tak adalah sembahan patung tu. Okey, dalam masa yang sama Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa supaya membimbing Bani Israel ini. Bimbingan itu kita boleh rujuk di dalam surah ini. Dalam surah Ibrahim ayat 5 dan ayat nombor 8. Maknanya mula-mula kisah Nabi Musa ini berada dalam surah Ibrahim. Muka surat 255 hingga 256. Mari kita tengok ayat dia. Kita ambil ayat 5, 6, 7 dan 8. Ada 4 ayat. Yang ayat ni kita dapat tahu tentang apakah yang Nabi Musa pesan, bagi nasihat, bimbing Bani Israel. Okey, Allah mengatakan di ayat nombor 5. Wa laqad arsalna Musa biayatina. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa dengan membawa ayat-ayat kami. An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila an-nuri. Okey. Kemudian Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Musa, keluarkanlah kaummu daripada gelap gelita kepada cahaya. Ini pesanan Allah kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Allah pesan, kau kena bimbing kaum kau ni daripada kegelapan-kegelapan, bawa mereka kepada cahaya. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi Musa buat apa lagi? وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Allah mengatakan, dan ingatkanlah mereka, peringatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Okey, Allah pesan satu lagi. Dekat sini, Allah pesan apa? Allah pesan, ingatkan, bagi reminder dekat Bani Israel ni, selalu ingatkan diorang tentang hari-hari Allah. Okey, apa makna hari-hari Allah?
Okey, saya mohon maaf ya kerana dalam nota ni saya memang tidak letakkan ulasan ataupun tafsiran daripada mana-mana kitab tafsir. Okey. Jadi tuan-tuan kena dengar baik-baik. Okey. Apa makna hari-hari Allah? Okey. Kita sedia maklum kan, semua hari adalah hari Allah. Tidak ada hari yang bukan hari Allah. Hari Allah di sini membawa dua makna. Satu makna hari di mana hari Allah pernah memberikan nikmat. Dan ada juga hari-hari di mana Allah memberikan niqmah. Niqmah ni lawan kepada nikmat. Kalau nikmat, ain kan nikmat, dia nikmat lah. Lawan kepada nikmat adalah niqmah. Niqmah ni macam azab, kebinasaan. Itulah hari Allah. Maknanya Allah minta kepada Nabi Musa, ingatkan kaum kau tu. Apa nikmat yang mereka pernah dapat, apa nikmat-nikmat yang pernah Allah bagi kepada orang terdahulu. Kan? Apa dia kebinasaan, apa dia azab yang Allah Ta'ala telah timpakan kepada orang-orang terdahulu ke, apa azab yang Allah memberikan ancaman. Itu tentang hari-hari Allah. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda. Demikian itu yang mana demikian itu? Pada hari-hari Allah, kan? Ada apa? Adanya tanda. Tanda ni maknanya perkara yang membuktikan bahawa Allah Ta'ala ni berkuasa. Allah Ta'ala boleh beri nikmat, Allah Ta'ala boleh memberikan azab. Bukan orang Israel itu tak tahu. Mereka dapat nikmat terselamat daripada menjadi hamba selama-lamanya kepada Firaun. Kan? Mereka terselamatkan daripada Firaun. Bahkan mereka telah nampak bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan Firaun. Jadi semua itu menunjukkan tanda Allah Ta'ala ini dia berkuasa. Okey. Orang yang dapat teladan, dia boleh jadi insaf, dia boleh dapat pengajaran, dia boleh jadikan sesuatu itu sempadan. Syarat dia apa? Orang itu kenalah sabar. Sabarin. Kalau sabarin ni bukan sabar yang biasa-biasa, sabar yang luar biasa. Jadi Allah kata, sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat penyabar. Kena tambah perkataan yang sangat penyabar. Okey, maksudnya macam ni. Kita kalau kita tak sabar nak ikut Rasul, betul tak? Contohnya macam kita lalui isu COVID kan, hampir 2 tahun, betul tak? Kan, kalau kita tak sabar terima musibah COVID ni, kan, mungkin sebenarnya kita dapat dosa, mungkin kita dimurkai oleh Allah. Tapi kalau orang yang sabar terima apa yang Allah Ta'ala tentukan, mereka yang kuat sabar ni nanti dia akan dapat macam kebaikan. Dia nampak, oh Allah ni berkuasa kan. Sekali dia datang, satu dunia lumpuh. Contohnya macam tu kan. Orang yang sabar ni maksudnya orang yang boleh menerima. Contoh kalau musibah, sabar dalam musibah, dia terima apa dari Allah, dia akan nampak kekuasaan Allah Ta'ala tu. Macam tu juga sabar ikut para rasul ni. Kan, seperti mereka kan sabar kan, akhirnya mereka nampak sendiri bagaimana Allah selamatkan mereka, Allah binasakan Firaun. Begitu juga hanya orang yang banyak bersyukur. Syakur ni syukur yang sangat ekstrim.
Mubalaghah dalam bersyukur, bersangatan syukur. Orang yang bersangatan syukur, dia akan nampak sebenarnya akan kekuasaan Allah, keagungan Allah. Begitu juga dengan orang yang sabar. Sabar ikut Nabi ni, sabar ikut petunjuk. Okey, itu adalah sedikit maklumat ringkas bagi memahami apakah yang berlaku pada Nabi Allah Musa ketika mana dia sudah masuk kepada fasa dia kena bimbing Bani Israel. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Apa yang Allah Ta'ala minta kepada Nabi Allah Musa ni? Okey. Dia sebenarnya ayat 6 ni, dia kalau kita baca ayat dia bukanlah ayat yang secara jelas yang Allah kata, Musa kau cakap macam ni. Tak ada. Dia sebenarnya dekat ayat nombor 5 saja. Tetapi ayat nombor 6 ni, dia ada perkaitan peristiwa yang ada pada zaman Nabi Musa. Jelas tak? Seolah-olahnya macam ayat 5 tadi adalah ayat yang Allah Ta'ala menceritakan masa zaman Musa. Jadi ayat nombor 6 ni sebenarnya ayat dia untuk orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi. Tapi secara tak langsung ayat nombor 6 ni juga adalah ayat yang memberitahu kepada kita macam mana Musa tu dia bimbing Bani Israel itu. Sebab tu bunyi ayat dia, wa idza qala Musa, dan ingatlah ketika mana Musa qala Musa liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya. Apa dia? Udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Ini di antara isi dakwah, isi kandungan dakwah Nabi Allah Musa yang menjadi satu penyebab utama kenapa Bani Israel patut berpegang teguh kepada nasihat Nabi Musa. Kenapa Bani Israel patut berpegang teguh kepada ajaran Nabi Allah Musa. Kenapa? Kerana Bani Israel ini mereka mendapat nikmat Allah pernah beri kepada mereka. Apa nikmat dia? Nikmat ni saya tak perlu nak ulang balik semula sebab kita sedia maklum lah. Ayat yang sama seperti ulang sebelum ni, kisah mereka pernah diseksa, ditindas, diperhambakan oleh Firaun dengan kaum dia. Anak-anak lelaki mereka dibunuh, anak perempuan diberikan hidup. Jadi kita dapat kat sini maklumat dia. Salah satu isi penting dalam banyak-banyak yang Nabi Musa ingatkan kaum dia, bimbing, ingat tentang nikmat Allah. Okey. Kemudian kita lihat ayat nombor 7. Ayat nombor 7, Nabi Allah Musa mengingatkan kaum dia. Apa faedah yang mereka dapat kalau mereka ingat nikmat Allah? Kenang apa yang Allah dah buat tu. Dan Allah Musa mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Rabb kamu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat yang kamu telah syukur itu. Ni dia panggil, kalau kita dapat nikmat, kalau nak dapat nikmat yang lebih lagi, jalannya adalah syukur. Lepas tu Allah mengatakan, wala in kafartum. Sekejap ya, saya nak pasang saya punya charger sekejap ya. Ya, tuan-tuan ya. Sekejap. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala berpesan, jika kamu mengingkari nikmat-nikmat Tuhan tadi dengan bentuk kamu sepatutnya berterima kasih, bersyukur pada Allah, sembah Allah, dengar cakap Rasul. Tapi kalau berlaku sebaliknya, maka sesungguhnya azab aku itu sangat pedih. Okey, kemudian
Nabi Allah Musa mengatakan lagi. Okey, Nabi Allah Musa menegur kaum dia, kalau kamu tak nak dengar juga apa yang, kalau kamu buat tak peduli juga, tak nak juga bersyukur, betul tak? Tak nak berterima kasih kepada Allah Ta'ala ni, apa yang akan berlaku pada Allah? Nabi Musa mengatakan, وَقَالَ Musa in takfuru antum waman fil ardi jami'a. Musa mengatakan, dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada dekat, manusia yang ada kat muka bumi ni, kalau semuanya tak nak bersyukur, mengingkari nikmat Allah Ta'ala ni, فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Maka sesungguhnya Allah ni dia maha kaya lagi maha terpuji. Allah ni dia maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya Nabi Allah Musa mengingatkan bahawasanya ini dipanggil kaedah memang tak ada pilihan dah. Kan? Kalau kamu syukur, Allah tambah nikmat pada kamu. Kalau kamu tak syukur, jaga kamu dapat azab Allah yang pedih. Kalau kamu tak nak bersyukur sekalipun pada Allah, Allah tak rugi apa-apa. Yang ruginya mereka tak nak syukur, itulah Allah berikan azab. Allah Ta'ala, kekayaan dia, keagungan dia, kemuliaan dia tidak tergugat sedikit pun kalau kamu tak mengucapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pun kena ambil ayat ni untuk pengajaran untuk kita, ya. Kita ni memang patut bersyukur kepada Allah. Allah tidak rugi apa-apa. Maknanya kalau kita bersyukur, sebenarnya syukur itu kembali kebaikannya kepada kita. Contoh kalau macam kita memberi, kan, kalau orang tak ucap terima kasih, mungkin kita akan kecil hati, betul tak? Tapi Allah Ta'ala tidak. Kalau kita tak bersyukur kepada Allah, tak berterima kasih kepada Allah, Allah tidak ada impak apa-apa, tak terkesan apa pun pada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah tu dia maha kaya lagi maha terpuji. Okey, jadi ini sedikit, ya, maklumat ringkas tentang intipati dakwah Nabi Allah Musa ketika mana dia berada dengan Bani Israel pada awal-awal waktu dia berjaya diselamatkan oleh Allah daripada Firaun. Okey. Kemudian kita sambung lagi ceritanya. Okey. Tengok, ya, flow dia. Saya ulang balik semula. Ni saya ambil kronologi daripada mula tadi. Okey, mula-mula tadi ingat tak? Nabi Allah Musa alaihi salam dan Bani Israel meneruskan perjalanan, kan? Setelah berjaya menyeberangi Laut Merah tu. Lepas tu Bani Israel minta nak buatkan mereka patung. Lepas tu Nabi Musa tegur mereka. Lepas tu apa jadi? Nabi Musa mengingatkan Bani Israel tentang sifat sabar. Sekarang kita nak belajar yang mana? Kita nak belajar yang dua perkara ni. Ni sambungan dia. Ni sambungannya lagi. Dekat sini. Okey, kita nak fokus yang ni sekarang. Yang ni, yang empat pertama ni, yang empat ni kita dah cerita tadi. Ingat, ya? Ini dia punya susunan, ya, anak panah, ya. Sambung. Takut tak nampak anak panah dia. Sambung. Ni dia panggil kronologi catat alih dia. Okey, kita tengok. Okey. Selain daripada Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala memberitakan Nabi Musa beberapa perkara. Allah Ta'ala juga sebenarnya dengan melalui wahyu kepada Nabi Allah Musa, Allah Ta'ala sebenarnya pernah memberikan beberapa pesanan kepada Bani Israel. Nak tengok pesanan apa? Kejap lagi kita akan lihat ayat Quran tu. Allah Ta'ala sebenarnya ada mengirimkan mesej tertentu kepada Bani Israel. Kalau yang tadi tu Allah Ta'ala bimbing Nabi Musa, nak bimbing kau nak bagi nasihat, kena cakap apa, perkara apa yang perlu diingatkan, apa yang perlu kau buat. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala telah meninggalkan beberapa pesanan kepada Bani Israel itu sendiri.
Apa pesanan tu? Kejap lagi kita akan baca ayat dia. Kemudian, dalam masa yang sama juga, Allah Ta'ala telah membuat satu perjanjian dengan Nabi Allah Musa untuk dia pergi kepada supaya dia naik. Sekejap, ya. Supaya dia naik. Kejap, ayat dia macam berjalan sekejap. Okey, ni. Maksudnya, Allah pesan kepada Nabi Allah Musa dan Bani Israel itu juga sebenarnya. Okey, untuk pergi bertemu dengan Allah di Gunung Tursina. Okey. Faham tak dia punya cerita dia? Ni kita nak cerita ni, kita nak sambung lagi apa yang berlaku lagi pada zaman Musa dengan Bani Israel tu. Okey, Allah memberikan beberapa pesanan khas untuk Bani Israel. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala telah menetapkan apa yang Nabi Musa perlu buat. Allah Ta'ala telah buat satu janji, Allah telah buat satu appointment untuk bertemu dengan Musa di Gunung Tursina. Okay, kita pergi kepada isi janji tu dulu. Kita belum masuk kepada Nabi Musa dah pergi. Ni sebelum pergi kat Gunung Tursina tu. Ni kronologi dia, faham ya? Okey, kita lihat ayat Quran. Okey, ayat yang menjadi rujukan. Okey, kita tengok dalam surah Taha. Okey, kita tengok dalam surah Taha. Sekejap ya. Okey. Sebelum tu tuan-tuan boleh ikuti, tuan-tuan faham, jelas? Ada apa-apa pertanyaan? Faham tak? Maksudnya nampak tak susunan tu? Nampak Ustaz, insya-Allah faham. Sangat jelas, Ustaz. Okey. Alhamdulillah sebab saya bimbang nanti kita terputus di tengah jalan. Maksudnya takut ada terkeliru. Ingat ya, kita ni siri 28 tau. Maksudnya setiap siri dia punya sambungan cerita. Sebab tu kita namakan dia kronologi ya. Jadi siapa-siapa yang terlepas nanti kena tengok balik siri-siri sebelum. Okey. Jadi kita masuk kepada cerita yang Nabi Allah Musa dia belum lagi naik kat Gunung Tursina tu. Tapi dia telah dapat perintah untuk pergi ke Gunung Tursina tu. Jadi kita tengok terlebih dahulu apa pesanan Allah yang Allah kirimkan untuk Bani Israel. Surah Taha ayat 80 hingga 82, muka surat 317. Allah mengatakan apa? Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum jadibat turil ayman. Okey, Allah kata, wahai Bani Israel, sesungguhnya kami telah selamatkan kamu daripada musuh kamu. Tuan-tuan, lepas ni Bani Israel bebas. Dia tak perlu bimbang apa-apa dah. Sedikit kebimbangan pun dah tak ada. Sebab apa tuan buat? Sebab Firaun mati. Kan? Pengikut dia mati. Pembesar dia mati. Tak ada dah orang akan kacau mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, kami telah selamatkan kamu daripada musuh-musuh kamu, kata Allah. Dan Allah kata, dan kami telah janjikan kamu. Di sini penting. Dan kami telah janjikan kamu. Allah kata, dan kami telah janjikan kamu di sebelah Gunung Tursina. Okey, maksud dia macam ni. Ini maklumat yang penting juga untuk kita ambil maklum. Okey, maksud dia, Allah bagi tahu kat Bani Israel, kamu ni dah selamat dah dari musuh kamu. Dan kami telah janji kepada kamu di sebelah kanan Gunung Tursina.
Okey, maknanya kalau kita baca tafsir, contohnya kalau kita baca tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Kathir menyebutkan bahawa Allah Ta'ala minta Bani Israel ni mereka pergi berada di sebelah kanan Gunung Tursina. Tunggu kat situ. Berada dekat situ. Tapi yang akan naik Gunung Tursina tu adalah Nabi Musa lah. Allah Ta'ala buat satu janji. Okey. Maknanya bukan Nabi Musa je seorang pergi. Tapi kaum dia pun kena pergi. Beberapa kaum dia kena pergi juga. Kaum dia tu kena berada di sebelah kanan Gunung Tursina. Tuan-tuan ambil maklumat ni terlebih dahulu. Kerana nanti dia ada sesuatu perkara yang telah berlaku. Apa perkara berlaku tu? Sekejap lagi kita ulas. Okey. Lepas tu Allah kata apa? Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Serta kami turunkan. Turun dekat sini wa nazzalna ni ada ada sabdu kan. Nazzalna menunjukkan bahawa kerap kali kami turunkan kepada kamu manna dan salwa. Okey. Allah sahaja yang lebih mengetahui apa tu manna wa salwa. Jika dirujuk dalam kitab-kitab tafsir, manna ni dia jenis makanan yang manis. Salwa ni dia dikaitkan dengan burung. Daging burung. Wallahu ta'ala alam. Ini ulasan seperti mana ulasan Ibnu Kathir, banyak dalam urusan kitab tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Dia paling penting manna wa salwa adalah makanan. Makanan tu bukan sekali turun manna wa salwa tu, tapi wa nazzalna, kerap kali turun. Kamu dapat je manna wa salwa. Okey, jelas maklumat ni? Okey, kita sambung lagi. Okey, lepas tu selepas Allah menurunkan dua makanan tadi, Allah mengatakan kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa-apa yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Okey. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata apa? Wala tatghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Allah kata dan makanlah yang baik-baik ni. Antara yang baik-baik tu apa? Ya Allah kurniakan. Ambillah ayat nombor 80 tu. Antaranya manna wassalwa. Allah kata makanlah dari apa-apa yang baik. Seperti mana manna wassalwa yang telah kami beri kepada kamu. Jangan kamu melampaui batas padanya. Kerana dengan demikian itu kamu akan ditimpa. Allah kata wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Dan sesiapa yang ditimpa kemurkaanku, kerana dengan demikian kamu akan ditimpa kemurkaanku. Maksudnya macam ni. Mula-mula Allah kata apa? Allah kata makanlah daripada apa-apa yang baik. Ini pesanan Allah. Contohnya apa? Mereka dapat manna, mereka dapat salwa. Maknanya makanan tu halal. Makanan tu makanan yang baik. Allah kata makan makanan itu. Yang baik-baik antaranya manna wa salwa. Allah kata jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas ni salah satu maksudnya pada makanan tadi itu maksudnya apa? Maknanya jangan cari yang haram. Okey, jangan antara maksud kalau kita kek dengan makanan nanti jangan makan yang Allah larang untuk makan. Okey, Allah Ta'ala kata apa? Kalau korang melampaui batas, korang tak makan apa yang baik yang patut kamu makan, Allah Ta'ala kata apa? Kamu akan ditimpa kemurkaanku. Fayahilla alaikum ghadabi. Okay, Allah pesan kepada Bani Israel. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa?
Wa man yahlil alaihi ghadabi, Allah kata, dan siapa-siapa kalau dia kena kemurkaanku, kalau aku dah marah dekat dia, kata Allah, maka sesungguhnya binasalah dia. Okey, binasalah dia. Fahamkan ayat ni. Okey. Kemudian Allah Ta'ala pesan lagi dekat Bani Israel. Allah pesan lagi. Allah kata, kalau kita baca pada ayat 81 ni, pesanan dia apa? Ini tentang makanan. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala kata, jangan buat sesuatu yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Kerana apa? Siapa yang dapat kemurkaan Allah, dia akan binasa. Dalam masa yang sama Allah mengatakan, wa inni la ghaffarun. Allah kata, dan sesungguhnya aku yang akan memberikan keampunan kepada orang yang bertaubat. Okey. Wa amana, dan orang yang beriman. Wa amila salihah, dan orang yang berbuat amal salih. Summa tada. Kemudian dia tetap teguh menurut hidayah yang diberikan kepadanya. Jadi dekat sini Allah memberi pesan kepada Bani Israel yang Allah Ta'ala ni pintu keampunannya, pintu taubatnya terbuka luas selama mana mereka mengikuti petunjuk yang Allah telah berikan. Okay, dekat sini dia cerita tentang pengampunan Allah. Okey. Jelas ya? Okey, dia kalau nak faham kisah Bani Israel, tuan dah mula pada sekarang tu dah kena tahu dah. Apa yang Allah pernah pesan dekat mereka. Okey. Nampak ya maklumat ni? Okey, sekarang kita nak tengok yang ni pula. Kita dah selesai dekat sini tau. Maksudnya sekarang kita dah selesai yang ni. Yang ni dah selesai dah. Sekarang kita nak pergi yang ni pula. Apa yang Allah janji kepada Nabi Musa untuk pergi Gunung Tursina. Tadi kita jumpa kat sini kan, salah satu pesanan Allah kepada Bani Israel apa? Adalah berada di sebelah kanan Gunung Tursina. Okay. Sekarang kita tengok pula apa perjanjian yang Allah dah buat dengan Nabi Allah Musa. Okay, kita kena tengok dalam surah ini. Tengok dalam surah Al-A'raf ayat 142. Satu ayat je. Dalam surah Al-A'raf. Okay, 142. Kita tengok Allah kata apa. Wa wa'adna Musa 30 laylah. Dan kami telah janjikan masa kepada Musa. Allah janji apa? Allah janji nak berikan wahyu Taurat selama 30 malam. Wa atmamnaha bi'ashr, dan kami genapkan lagi dengan 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya selama 40 malam. Maknanya Allah Ta'ala telah janji kepada Nabi Musa untuk dia dapat bertemu dengan Allah di Gunung Tursina selama 40 malam. Okey, ingat ya, kita belum lagi memasuki situasi Nabi Musa panjat Gunung Tursina tu. Belum lagi sampai. Ini cerita sebelum pergi. Okey. Nabi Musa dapat janji macam tu. Tuan-tuan, kalau Allah kita kalau kita ada dating kan dengan orang yang kita kasih, contoh dia kata tentu kita akan kata lambatnya nak menghitung hari, betul kan? Nanti kita akan tengok berlaku kepada Musa dia buat apa. Tapi Allah bagi tahu nanti kau akan ada satu waktu
yang kata Allah, kau akan dapat kitab Taurat selama 40 malam. Okey. Jadi Nabi Musa ni pun, dia pun bersiap-siap lah. Bersiap-siap. Dia bersiap-siap macam mana? Dia pesan dekat saudaranya Harun. Dia kata, وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي. Dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Harun. Nabi Musa ni, dia buat pesanan awal-awal kepada Harun sebelum dia nak pergi naik ke Gunung Tusina tu. Dia kata dekat Harun. Dia kata apa? Dia kata, ukhlufni. Dia kata, gantikalah aku. Gantikalah aku fi qaumi. Fi qaumi ni, maknanya Nabi Musa kata, kalau aku tak ada nanti, engkau jadi wakil aku ya. Kau ganti aku. Kau kena jadi leader. Engkau lah yang akan buat apa? Kau ganti aku, kata Nabi Musa, dalam memimpin kaumku, kata Nabi Musa. Nabi Musa memberikan mandat kepada Nabi Allah Harun. Okay. Nabi Musa pesan apa lagi? Wa aslih. Nabi Musa kata, perbaikilah. Nabi Musa kata, bagi nasihat. Nampak mana-mana tak kena tu, bagi nasihat. Perbaikilah. Daripada baik kepada lebih baik. Okay. Lepas tu apa lagi? Wala tattabi' sabilal mufsidin. Dan jangan engkau menurut jalan orang-orang yang buat kerosakan. Nabi Musa pesan awal-awal kepada Nabi Harun. Kalau ada orang yang buat perangai yang teruk, perangai yang salah, kau jangan ikut pula orang tu, kata Nabi Musa kepada Nabi Harun. Maknanya Nabi Musa ni dia dah seperti boleh baca sebenarnya. Kan? Ingat tak tadi? Baru je selesai seberang laut, berjalan, tiba-tiba nak minta buat patung lah. Kan Nabi Musa kata, korang ni memang orang yang tak ada ilmu lah. Orang yang jahil kan. Jadi Nabi Musa ni dia tahu akan karakter kaum dia. Sebab tu dia pesan awal-awal kepada Harun. Nanti ganti aku. Lepas tu perbaikilah. Mana-mana yang perlu nasihat, bagi nasihat. Okay. Lepas tu jangan ikut menurut jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Okey. Habislah kisah Nabi Allah Musa sebelum dia menaiki gunung Tur Sina untuk menerima kitab Taurat. Okey, kita belum sampai lagi tapi kita dah dapat dia punya flow dia. Okey, dia punya kesinambungan cerita dia. Okey. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Ada waktu lagi tak? Tuan-tuan boleh sampai pukul berapa ni? Okey. Kita teruskan sikit lagi boleh? Sikit je. Boleh Ustaz. Okey. Sekarang kita nak sambung dekat sini. Kita nak sambung. Okey. Dekat sini cerita dia. Di sini. Nabi Allah Musa alaihi salam, dia buat apa tau? Maksudnya setelah dia pesan dekat Harun tadi, dengan pesanan-pesanan tadi, Nabi Musa pun tanpa berlengah. Nabi Musa pergi kat Gunung Tusina. Nabi Allah Musa pergi kat Gunung Tusina dalam keadaan tergesa-gesa. Dia tak sabar nak bertemu dengan Allah. Sampaikan Nabi Musa, dia pergi cepat. Dia ambil tindakan cepat untuk bertemu dengan Allah. Okey. Kenapa kita kata tergesa-gesa? Sebab nanti Allah Ta'ala tegur Nabi Musa. Yang ni bukan saya reka tak. Semua maklumat adalah ayat Quran.
Okey, jelas ya? Maksudnya kita nak masuk kepada cerita Nabi Allah Musa dia nak pergi dah Gunung Tursina tu. Dia nak pergi dah dekat Gunung Tursina tu. Okey. Tuan masih ingat Nabi Allah Musa sebelum ni dia dah pernah naik dah Gunung Tursina tu. Fasa yang keberapa? Nah, fasa dekat sini. Saya tunjukkan sekejap Sekejap ya. Kalau kita tengok mula-mula dekat sini. Ni. Nabi Allah Musa sebenarnya dekat fasa kedua dia dah pernah naik Gunung Tursina. Dekat fasa ni. Masa dalam fasa dia balik on the way, dia nak balik ke Mesir setelah dia berada di Madian 10 tahun kan. Ni cerita dia. On the way, Nabi Allah Musa dia nak balik ke Mesir, dia naik Gunung Tursina. Masa tu masa fasa permulaan dapat wahyu. Yang kita cerita yang wahyu Taurat yang Nabi Musa dia pergi tergesa-gesa ni, dia adalah pertemuan yang kedua di Gunung Tursina tersebut. Okey, jelas ya? Jadi kena tengok balik maklumat dekat fasa nombor 2. Yang Nabi Musa nampak api dekat Gunung Tursina tu. Masa tu dia tak tahu api tu adalah cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia naik kat sana, rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata secara langsung dengannya. Kali ni pada fasa yang keempat dia naik sekali lagi kat Gunung Tursina. Tapi ketika dia pergi kat Gunung Tursina tu, dia pergi tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa tau? Apa maksud tergesa-gesa? Nabi Allah Musa dia tinggalkan kaum dia jauh kat belakang. Ingat tak tadi yang kita sebut kat sini? Ingat tak? Yang kita baca dekat sini. Yang Allah pesan apa? Sekejap. Ingat tak dalam surah Toha tadi yang Allah kata kepada Bani Israel buat apa? Allah kata suruh berada dia mana? Suruh berada di sebelah kanan Gunung Tursina. Nabi Allah Musa dia pergi dulu. Okey, jadi ketika dia naik tu dia sampai je. Apa kata Allah? Jom kita tengok ayat 83 85 ni. Ini huraian yang terakhir untuk solat malam ni 28. Okey, ayat 83 85 surah Toha, boleh tengok kat muka surat 317. Tengok apa kata Allah Azza wa Jalla. Allah kata, "Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa." Tengok ayat ni Allah kata apa? Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang kemari lebih dahulu dari kaum engkau, wahai Musa? Apa makna ayat? Tu kita baca balik sebelum kan. Allah kata, "Wa ma a'jalaka 'an qaumika ya Musa." Allah kata, dan apakah sebab engkau cepat-cepat datang dekat Gunung Tursina ni sebelum kaum engkau, wahai Musa? Maksudnya Nabi Musa dia tak bawa kaum dia pergi berada dekat Gunung Tursina tu lah. Dia maknanya dia sampai awal. Dah faham kan? Apa jawab Musa? Okay. Jawab Musa, kenapa dia pergi cepat-cepat? Dia kata, qalahum ulai ala athari. Dia kata, Musa jawab, mereka tu on the way tu, mereka sedang menjejaki aku tak jauh pun dari sini. Nabi Musa kan. Nabi Musa dia pergi awal-awal. Jadi Allah Ta'ala tanya, kenapa kau tinggalkan, kenapa kau sampai dulu, kaum engkau tu engkau tu berada di belakang, kenapa engkau dulu sampai? Jadi Nabi Musa jawab,
Sebenarnya kaum aku tu tak jauh. Dia sedang menjanji aku tak jauh dari sini, kata Musa. Lepas tu Musa bagi alasannya, jawapan kedua. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku cepat-cepat datang kat sini, dia kata, wahai Rabbku, supaya engkau redha akan aku. Yelah kan Nabi Allah Musa dia dapat perintah kan untuk bertemu dengan Allah. Jadi perintah tu dia tak nak lambat-lambat. Dia tak nak lambat-lambat. Jadi dia pergilah cepat-cepat. Dia tak sabar dah untuk bertemu dengan Allah. Kita jangan faham tak sabar ni, tak sabar seperti mana kita tak sabar yang salah tu. Tapi ni dia menunjukkan Nabi Allah Musa dia bersegera. Bersegera dia pergi bertemu dengan Allah. Tetapi kaum dia tu tak berada bersama dengan dia pada ketika itu dia sampai. Jadi Nabi Musa bagilah alasan. Dia jawab, oh tak jauh kaum dia tu. Dekat je. Lepas tu Allah Ta'ala dia bagi tahu yang kedua, supaya engkau redha kepada aku. Yalah sebab segera kepada bertemu dengan Allah. Okay. Akibat daripada tindakan Nabi Musa ni, yang dia lebih dahulu sampai, Allah telah uji Nabi Allah Musa dengan satu tindakan yang kaum dia akan buat. Ini kita kena baca ayat nombor 85. Apa dia? Allah kata, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik. Allah kata, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, sesungguhnya kami telah mengernakan kaum engkau dengan satu fitnah. Maknanya, sepeninggalan Nabi Allah Musa, dia pergi kat gunung Tursina tu, maka Allah Ta'ala telah uji kaum Nabi Allah Musa, Bani Israel, yang masa tu bersama dengan Nabi Allah Harun. Ada satu ujian. Apa ujiannya? Apa fitnahnya? Apa cobaan yang Bani Israel menghadapi? Allah kata, wa adhallahumus Samiri, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Samiri adalah seorang lelaki. Namanya Samiri. Maknanya Samiri ni Bani Israel juga. Jadi dalam ramai-ramai Bani Israel tu, yang masa Nabi Musa dah sampai dekat Gunung Tursina tu, maka dalam Bani Israel itu ada seorang lelaki namanya Samiri. Samiri inilah yang telah menyesatkan Bani Israel. Dengan apa disesatkan? Kenapa boleh tersesat? Takkan Nabi Allah Harun tak buat apa-apa tindakan. Maklumat itu insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, pertemuan kita siri yang ke-29. Insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi kita berhenti kat mana? Kita berhenti malam ni, flow dia, cerita dia sampai di sini. Sampai di sinilah. Nabi Allah Musa dia dah sampai kat Gunung Tursina. Tapi dia belum lagi dapat wahyu Taurat tu. Belum lagi. Allah tak bagi lagi dekat dia. Tapi dia dah bertemu dah dengan Allah. Sehingga kan Allah bagi tahu dia dekat sana. Allah bagi tahu dekat dia, kaum dia itu akan diuji oleh Allah dan mereka telah disesatkan oleh As-Samiri. Okey. Jadi kita akan kupas apakah yang dilakukan oleh As-Samiri ketika mana Nabi Allah Musa sedang berada di Gunung Tursina selama berapa malam? Selama 40 malam. Maknanya Nabi Allah Musa tahu tak apa yang berlaku kepada kaum dia sebelum dia balik. Dia tahu ujian tu
dan lepas tu dia buat apa? Nanti kita akan belajar. Itu kita kena sambung pada minggu hadapan. Jadi, alhamdulillah, malam ni kita dapat menyambung daripada kisah apa? Daripada flow-nya mana? Saya ulang ya. Malam ni kita dapat kronologi kisah Nabi Musa setelah dia berjaya seberang menyeberangi Laut Merah itu. Nabi Allah Musa dengan Bani Israel dalam perjalanan mereka telah menemui satu kaum yang mereka menyembah berhala. Tiba-tiba Bani Israel teringin nak menyembah patung seperti patung tersebut telah dihalang oleh Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa telah diperintahkan oleh Allah supaya bimbing, didik betul-betul Bani Israel ini. Kemudian dalam masa yang sama Allah Ta'ala telah memberi pesanan kepada Bani Israel dengan beberapa pesanan. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, dia telah melantik Nabi Harun untuk mengawasi Bani Israel, kaum dia, sebelum dia berangkat naik ke Gunung Tursina. Maka naiklah Nabi Allah Musa ke Gunung Tursina, bertemu dengan Allah. Akhirnya dia bertemu dengan Allah. Maka Allah Ta'ala telah mengatakan kepada dia bahawa kaum dia sedang ditimpa dengan ujian dan disesatkan oleh As-Samiri. Jadi minggu depan kita akan sambung apa lagi peristiwa yang berlaku di Gunung Tursina itu antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas kita kupas maklumat tersebut, selepas 40 malam, Nabi Musa buat apa? Nabi Musa tak tunggu lama, dia cepat dia balik jumpa kaum dia. Apabila dia sampai dekat kaum dia, apa Nabi Musa buat? Kita sambung pada minggu hadapan. Baik, ada pertanyaan mana? Apa-apa pertanyaan tak sebelum kita berhentikan pengisian kita malam ni? Kita dah 10:37, sejam lebih juga. Okey, ada pertanyaan apa-apa? Jelas ya? Boleh ikuti, dapat dia punya sambungan kronologi dia. Ustaz komen sikit pasal sikap Ajula Nabi Musa tadi tu, Ustaz. Ajula maksudnya? Dia tergesa-gesa dia tu. Sebab sebelum ni dia pernah ada peristiwa yang tergesa-gesa terbunuhnya seorang Kipti tu. Sekarang pun tergesa-gesa juga dia pergi ke Tursina tu. Jadi karakter dia lah. Okey. Dia waktu dia bunuh, waktu dia tumbuk yang seorang lelaki Kipti tu, memang dalam keadaan dia memang patut tolong. Dia, dalam kes tu dia bukan tergesa-gesa tumbuk, tetapi dia memang memang kes tu dia tertumbuk tu dalam keadaan memang kita tahu, sudah sedia maklum, Bani Israel memang dianiaya, dia ditindas, dia dizalimi. Tapi tindakan Musa buat tu memang tindakan untuk membantu pihak yang dizalimi. Tetapi tak sangka tumbukan dia tadi untuk meleraikan pergaduhan tadi tu telah menyebabkan matinya lelaki Kibti tersebut. Okey, dalam kes ini tergesa-gesanya Nabi Allah Musa ni bukanlah tergesa-gesa yang tanpa ada sebab. Tapi tergesa-gesanya seperti mana kita terang dekat ayat nombor 84 ni ada jawapan lah. Maksudnya tergesa-gesa Nabi Allah Musa ni kerana tergesa-gesa untuk bertemu dengan Allah, nak dapat wahyu. Sebab Nabi Allah Musa kan dia pernah
dia kan pernah berkata-kata langsung dengan Allah kan dekat Gunung Tusina. Lepas tu dia pernah guna semua mukjizat yang Allah pernah tunjukkan, betul tak? Sudah tentulah tak sabar-sabar untuk bertemu dengan Allah. Kalau macam ni lah, contohnya macam kalau macam kita ada appointment kan, dia kata okey, nanti kita jumpa jam 11 malam. Tapi pukul 10 dah sampai dah. Begitulah seperti perbuatan Nabi Allah Musa lah. Dia bukan salah. Salah tu bukanlah sampai salah ya Allah murka, tetapi sifat macam nak bertemu dengan Allah. Sebab tu nanti kita akan baca ayat nombor 85 nanti, ayat 86 yang Nabi Musa dia minta nak tengok Allah Ta'ala tu. Jadi itulah di antara justifikasi yang dapat saya beri. Kalau ada mana-mana justifikasi lain, tolong kongsikan. Itu saja sekadar yang mampu saya ulaslah untuk isu ini. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada pertanyaan lain? Kalau tiada, kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah siri yang ke-29. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.